Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Kerajaan perkenal kategori tunggal bagi beras putih untuk menggantikan beras putih tempatan SST dan import SSI di pasaran negara. Ia dikenali beras putih Malaysia Madani yang dijual pada harga RM30 dengan berat 10 kg sekampit berkuat kuasa 19 Februari ini dan dijangka berada di pasaran bermula 1 Mac 2024. Selain itu, harga bagi per kampit beras 5 kg pada harga RM15.50 manakala kampit 1 kilogram pada harga RM3.50. Keputusan penambahbaikan sistem struktur gaji penjawat awam dijangka diumumkan dalam Pembentangan Belanjawan 2025. JPA dalam satu kenyataan memaklumkan cadangan penambahbaikan itu akan dimuktamadkan. Ia juga dijangka dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri selewat-lewatnya awal suku kedua tahun ini untuk kelulusan. Tiada kotak hitam dalam pesawat ringan yang terhempas di Kampung Tok Muda Kapar semalam. Menurut seorang pegawai agensi bawah Kementerian Pengangkutan MOT, pesawat berkenaan juga dikatakan tidak dilengkapi kotak perakam suara kokpit, perakam data penerbangan serta sistem GPS. Justru siasatan bagi mengenal pasti punca pesawat berkenaan dilihat sukar dan berkemungkinan mengambil masa sehingga setahun. Ketiadaan kotak hitam dan peranti penting lain menyebabkan serpihan pesawat berkenaan terpaksa dikumpul untuk dibina semula. Jelas pegawai agensi bawah MOT, tujuannya bagi mengenal pasti punca nahas seterusnya dibawa ke makmal bagi pengesahan. Pagi tadi, serpihan pertama pesawat ringan itu telah dibawa ke lokasi utama nahas untuk dikumpulkan sebelum dibawa ke hangar berdekatan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang bagi tujuan rekonstruksi. Hasil bedah siasat mendapati pelbagai kecederaan akibat nahas dikenal pasti punca kematian juruterbang dan pembantunya itu. Punca nahas pesawat masih lagi dalam siasatan Biro Siasatan Kemalangan Udara. Setakat ini, polis telah mengambil keterangan daripada 5 saksi kejadian. Jasad 2 mangsa nahas dituntut keluarga masing-masing petang tadi selepas proses bedah siasat selesai. Jasad pembantu juruterbang Roshan Singh Raina dituntut keluarganya di Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah kira-kira pukul 3 petang dan dibawa ke rumah keluarganya di Johor Bahru dan urusan persemadian akan dilakukan esok. Sementara itu, jasad juruterbang pesawat Daniel Yi Siang Kun pula pada 6.08 petang dan dibawa ke Pusat Peringatan Nirvana Sungai Besi Kuala Lumpur untuk disemadikan. Lelaki ditahan atas cubaan membakar kediaman keluarga dan mengancam membunuh ibunya dalam kejadian di Green Lane, Pulau Pinang semalam. Ketua Polis Daerah Timur Laut mengesahkan lelaki terbabit ditahan kerana bertindak agresif dengan menyerang ibunya dan mengancam letupan 2 tong gas LPG. Pihak polis mengambil masa hampir 4 jam untuk memujuk suspek sebelum suspek menyerah diri. Seorang lelaki warga Sri Lanka meninggal dunia dipercayai lemas di Sungai Kelang semalam. Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur memaklumkan operasi pencarian mangsa di lokasi sekitar dilakukan menggunakan kayak. Operasi ditangguhkan pada pukul 12.30 tengah malam dan disambung semula pada pukul 9 pagi tadi. Mayat mangsa ditemukan terapung 100 meter dari lokasi pada pukul 10.08 pagi. Sindiket penyeludupan rokok, minuman keras dan kereta mewah bernilai RM5.84 juta berjaya ditumpaskan. 6 serbuan berasingan dilakukan JKDM di Melaka, Selangor dan Johor sepanjang bulan lalu bermula 2 hingga 29 Januari. Seramai 3 individu tempatan termasuk seorang wanita berusia antara 30 hingga 50 tahun telah ditahan. Kesemua kes terbabit disiasat di bawah Seksyen 135 Akta Kastam 1967. 3 lelaki ditahan bersama 150,000 biji pil yaba bernilai RM995,500 menerusi serbuan di Batu 4 Jalan Pasir Mas Salur, Kota Baru, Kelantan Ahad lalu. Hasil ujian saringan air kencing mendapati ketiga-tiga suspek positif benzo selain 2 daripadanya mempunyai rekod lampau berkait Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Darah Berbahaya 1952.
Sekumpulan lelaki yang menggunakan sebuah gerai di Pasar Beris Bachok Kelantan sebagai pusat untuk bertaruh judi dengan mengikuti pertandingan laga ayam ditahan. Ketua Polis Kelantan berkata hasil serbuan polis menahan 15 lelaki terbabit yang berusia antara 25 hingga 74 tahun dan merampas wang tunai berjumlah RM628 dipercayai untuk pertaruhan. Kes disiasat Mengikut Seksyen 6-1 Akta Pertaruhan 1953. Tiada sebarang unsur jenayah dikesan dalam kebakaran 5 unit rumah di Flat Seri Sabah Ceras Ahad lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata siasatan lanjut mengenai kejadian itu diserahkan sepenuhnya kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM. Terdahulu, hasil siasatan JBPM mengesahkan kebakaran tersebut dipercayai berpunca daripada masalah pendawaian elektrik. Laluan keselamatan pejalan kaki menghubungkan stesen KTMB Padang Besar dengan Kompleks ICQS yang ditutup sejak 1 September 2020 dibuka semula hari ini dengan beberapa penambahbaikan. Sebelum ini ia ditutup disebabkan faktor keselamatan berikutan pencerobohan warga asing yang memasuki negara ini menerusi stesen berkenaan. Laluan kini dilengkapi bumbung dan CCTV dibuka setiap hari dari 6 pagi hingga 10 malam. Saudara, konsert Hari Radio Sedunia 2024 bakal berlangsung malam ini menampilkan persembahan artis-artis terkemuka. Perinciannya, kita bersama Anas Makno di Auditorium Permatasari RTM Johor bagi melihat persiapan akhir sebelum konsert bermula. Anas, silakan. Baik, terima kasih. Betul tu Syairul. Kurang kira-kira lebih 1 jam saja lagi konsert sempena sambutan Hari Radio Sedunia 2024 bakal berlangsung di Auditorium Permatasari RTM Johor ini. Dan pada ketika ini orang ramai telah pun mula dibenarkan untuk masuk ke dalam auditorium dan memenuhi ruang di dalam ni. Kira-kira 500 orang mampu dimuatkan dalam satu-satu masa. Tapi bagi mereka yang datang dan tak sempat untuk masuk, tak apa, kerana pihak Jabatan Penyiaran Negeri Johor telah pun menyediakan satu ruang khas di kafeteria untuk mereka sama-sama menonton secara langsung yang akan dibawakan di saluran TV2 dan juga boleh didengar melalui National FM, Johor FM dan juga boleh tonton di RTM Klik. Dan persembahan malam ni pastinya hebat-hebat kerana ada barisan artis terkemuka seperti Aina Abdul, Siti Nordiana, Piradi juga ada, Sufian Suhaimi, Hakim Ahmad dan juga ramai lagi. Dan juga penampilan khas persembahan istimewa daripada Ketua Pengarah Penyiaran sendiri, Datuk Suhaimi Sulaiman pada malam ini. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk terus menonton TV2 bermula 9 malam hingga 11 malam nanti. Pastinya persembahan menarik sempena dengan sambutan Hari Radio Sedunia yang akan disambut dan juga dimeriahkan di Auditorium Permatasari ini. Dan sekali lagi juga saya ingatkan bagi mereka yang tidak dapat hadir, tak apa, kita sediakan pelbagai kemudahan lain di Jabatan Penyiaran Negeri Johor ini. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk sama-sama menonton, menyaksikan konsert yang penuh gemilang pada malam ini, konsert Hari Radio Sedunia 2024. Kembali dulu kepada Sairul. Terima kasih Anas di lokasi. Kita teruskan dengan perkembangan seterusnya. Mahkamah Butterworth menjatuhkan hukuman penjara sehari dan denda RM1,500 terhadap 5 individu termasuk pasangan suami isteri selepas didapati bersalah menggunakan sijil cuti sakit MC palsu Hospital Pulau Pinang 4 tahun lalu. Semua mereka yang berusia antara 27 hingga 43 tahun itu membuat pengakuan bersalah. Kelima-lima mereka didakwa mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki dan 2 wanita warga Thailand dihadapkan ke Mahkamah Melaka Ayakeruh atas pertuduhan mengedar dan memiliki dadah selain memiliki sepucuk pistol bulan lalu. Mengikut kesemua pertuduhan, ketiga-tiga tertuduh didapati mengedar cecair mengandungi dadah jenis ketamin, metazepam, serbuk dadah MDMA dan campuran serbuk ketamin. Semua kes ditetapkan sebutan semula pada 4 April depan. 4 lelaki didakwa di Mahkamah Majistret Johor Bahru atas pertuduhan menyebabkan kematian rakan sekerja mereka berusia 24 tahun awal bulan ini. Kesemua tertuduh tidak membuat sebarang pengakuan. Mereka didakwa menyebabkan kematian rakan sekerja di sebuah kelab malam antara 2.30 pagi hingga 11.15 pagi 4 Februari lalu. Pertuduhan dimukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 23 Mei ditetapkan untuk sebutan semula kes.
Seorang pemandu taksi warga Singapura mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Muar atas tuduhan memecahkan cermin sebuah kenderaan di Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran Paguh Sabtu lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 426 Kanun Keseksaan dan didenda RM5,500. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan khianat dengan memecahkan cermin belakang kereta milik seorang lelaki warga tempatan berusia 31 tahun. Tinggal lebih masa serta tiada permit sah, 65 warga asing ditahan dalam 28 serbuan di sekitar Johor Bahru dan Mersing. Pengarah Imigresen Johor berkata tangkapan itu hasil pemeriksaan ke atas 147 warga asing dan tempatan. 26 serbuan dilakukan di daerah Johor Bahru dan 2 lagi di Mersing. Perdana Menteri hadir merasmikan pra-peluncuran Kongres Ekonomi Bumiputra KEB 2024. Beliau diiringi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof. Turut hadir Menteri Komunikasi Fahmi Fadil serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. KEB 2024 dijadual berlangsung pada 29 Februari hingga 2 Mac di Putrajaya. KEB 2024 akan melibatkan pembentangan hasil dapatan daripada sesi libat urus SLU yang terdiri daripada 10 sektor terpilih. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata resolusi pembentangan itu akan disampaikan kepada Perdana Menteri. 10 sektor terpilih yang terlibat dalam pembentangan meliputi reformasi pendidikan dan modal insan, TVET pilihan kerjaya utama, Felda dan tanah wilayah serta sosioekonomi Bumiputra Sabah dan Sarawak. Selain itu, KEB 2024 juga akan meneroka beberapa aspek teknologi dan peluang baru yang masih belum dikuasai di Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata hasil program itu akan dijadikan sebagai unjuran ekonomi Bumiputra untuk 10 hingga 20 tahun akan datang. Selain pembentangan hasil kajian, pertandingan esei dan pertandingan pandangan terbaik juga diadakan bagi membolehkan orang awam mengemukakan pandangan. 714 teknologi berjaya dibangunkan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB merangkumi semua sektor dalam industri sawit. Daripada jumlah itu, 233 teknologi telah dikomersialkan serta diguna pakai industri dan usahawan tempatan. Menteri Perdagangan dan Komuniti berkata pengkomersialan teknologi ini harus melibatkan sektor swasta sekaligus memainkan peranan penting dalam memperhalusi teknologi agar dapat digunakan industri. Proses pengundian untuk Pilihan Raya Umum 2024, Pemilu 2024 mungkin terpaksa ditangguhkan di Demak, Jawa Tengah dan Paniai, Papua Tengah akibat bencana serta kerosakan logistik. Komisioner Suruhanjaya Pilihan Raya Umum KPU berkata, Suruhanjaya berkenaan masih menunggu keputusan pejabat KPU di Demak berhubung pengundian berikutan kejadian banjir yang melanda wilayah itu. Jelasnya pihak di kawasan terbabit menyatakan sudah membuat keputusan dan surat akan dihantar kepada KPU sama ada akan meneruskan pilihan raya atau tidak. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyeru semua negara berdiri teguh di belakang Agensi Kerja dan Bantuan Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin UNRWA. Ini memandangkan agensi itu telah memainkan peranan penting dalam membantu jutaan pelarian di Jordan, Syria, Lebanon dan Palestin. Afrika Selatan menggesa Mahkamah Tinggi PBB mengenakan lebih banyak tekanan undang-undang ke atas Israel supaya menghentikan serangan ke atas Rafah. Afrika Selatan turut mendakwa serangan rejim Zionis ke atas Gaza sama dengan pelanggaran Konvensyen Genosid. Ini kerana Israel masih lagi meneruskan serangan terhadap penduduk Gaza. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.